Kalau UMNO merasa dia sudah kalah, dia akan kalah. Sebab dia tidak lagi berani mempertahankan ideologi dia. Alik baca agama, bangsa dan negara. Jadi kalau sendiri tak berani mempertahankan ideologi kita, orang lain mempertahankan habis-habisan, jadi kita sudah kalah. Jadi saya fikir untuk masa hadapan ini, kita hanya 2 tahun saja lagi sebelum PRU 13. Jadi I think setiap orang UMNO, setiap pemimpin UMNO pada setiap level, pada setiap tahap mesti berani bercakap. Dan mesti berani, bukan saya bercakap untuk dirinya demi Melayu, menyanggah rakan-rakan BN dia. Sebab sekarang musuh dalam selimut itu banyak besar. Orang dalam BN itu sendiri yang menyanggah kita tak perlu DEP, kita tak perlu Melayu, kita perlu itu, kita perlu... Memang kita bercakap itu, tapi kalau orang Melayu bercakap di atas landasan kelemahan, seluruhnya lemah. Kalau kita bercakap atas landasan kekuatan, semuanya kuat. Jadi kalau itu, saya fikir strategi yang paling besar, yang paling penting adalah menguatkan diri UMNO dan diri Melayu supaya kita bercakap di atas keyakinan dan kekuatan dengan orang lain, dan orang lain akan dengar cakap kita. Terima kasih. Terima kasih Profesor. Saya jumpa Datuk untuk saya nak balik kepada tajuk perbualan kita malam ini, iaitu trend pilihan raya kecil. Bagi saya, pilihan raya kecil atau pilihan raya besar sama saja. Kalau UMNO boleh bertanding, mahu bertanding, hendak bertanding pilihan raya besar, pilihan raya umum, dia wajib juga bertanding dalam pilihan raya kecil. Cakap-cakap bahawa UMNO Persatuan Nasional mungkin tidak akan bertanding di dalam pilihan raya kecil, bagi saya ada satu cakap-cakap yang hanya boleh merosakkan keyakinan terhadap UMNO dan boleh merosakkan kedudukan UMNO sebagai sebuah parti politik yang demokratik. Jadi, itu bagi saya senang saja. Kecil besar di mana pun UMNO wajib bertanding. Tentang yang lainnya, saya rasa isu Perak ini kalau tidak diselesaikan akan memberi beban yang lebih besar kepada UMNO. Hatta kalau diselesaikan pun, parutnya akan nampak dan juga membebankan UMNO. Bagi saya, kedua-dua UMNO, iaitu kedua-dua Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat, sudah hilang moral authority, kuasa moral untuk memerintah Perak. Sebab mandat rakyat yang diberikan kepada Barisan Nasional dan kepada Pakatan Rakyat tidak lagi mereka gunakan. Sebaliknya mereka merujuk kepada mahkamah. Saya tidak mengatakan tidak boleh merujuk kepada mahkamah, sebab mahkamah adalah the final arbiter. Ia adalah pihak terakhir untuk membuat keputusan. Tetapi apabila parti-parti politik mengenepikan mandat yang diberi oleh ratusan ribu pengundi, yang sepatutnya dilaksanakan di dalam Dewan Undangan atau di dalam Parlimen, tetapi pergi ke mahkamah dan mengambil masa yang lama sehingga menjejaskan kepentingan pengundi, saya rasa kerajaan itu dan parti pembangkang itu sudah hilang moral authority untuk mengatakan kami masih mewakili rakyat. Saya rasa itu saja pandangan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk. Dan saya bagi peluang kepada Datuk Pengerusi. Terima kasih. Saya rasa untuk menjawab tentang soalan kita pada tajuk ini, trend pilihan raya kecil ni, saya punya stand ialah kita patut adakan satu pindaan kepada perlembagaan kita. Pasal nampaknya sekarang perlembagaan UMNO atau perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan ni, sebab sekarang ni dalam perlembagaan persekutuan, sesiapa sahaja boleh meletakkan jawatan dengan hanya menulis surat dengan tangannya kepada speaker ataupun kepada yang ketua negeri. Dan itu telah menjadi satu mainan politik pembangkang. Dan kita kena ingat, di Batu Talang, bila ada pilihan raya kecil, none of the pembangkang masuk. Tapi yang masuk ialah bebas. Tapi disokong oleh pembangkang. Saya fikir perlu, kalau untuk mana yang ada yang berhormat di sini di Parlimen, untuk bawa pressure sekarang supaya kerajaan pindah dan jangan resignation ni, letakkan jawatan ni menjadi satu mainan. Nak belajar. Kalau betul nak belajar, jangan jadi YB. Jangan jadi timbalan ketua menteri Pulau Pinang kedua. Stick, belajar, get your PhD, come back later on and become a politician. Itu satu. Jadi saya punya stand ialah perlu pindah perlembagaan Malaysia kita. Berkenaan tentang Perak, saya nak menjawab tentang Datuk Kadir. Kita nak percepatkan, tapi pembangkang nak lambatkan.
Kita seboleh-boleh nak lawan di Federal Court. Pembangkang tak nak. Dia nak lawan di High Court. Pasal dia tahu bila High Court kalah, ada Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan kalah, ada Mahkamah Persekutuan. Dan kita punya deadline ialah 13 Mei. Ya, 30 Mei. 13 Mei. Kalau 13 Mei kita tak bersidang hari itu, Dewan dari segi undang-undang akan terbubar dengan sendirinya. Dan itu yang dia nak. Tapi tuan-tuan jangan lupa, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan telah pun membuat satu keputusan dengan melantik Menteri Besar baru. Benda ni bukan benda yang first time dalam Malaysian history. Tidak. Pairin, bila dia kalah tahun 94, dilantiknya Saleh keluar. Tak ada by election. Tak ada by election dan juga tak pergi ke Dewan Negeri Sabah. TYT lantik terus. Okay? Dan kedua, bila mana Stephen Kaluningkan, kes tu berbeza. Pasal Stephen Kaluningkan, masa tu Sarawak kerusi dia ada 42. Jadi kalau 21 saja yang tak menyokong, itu bukan bermakna Stephen Kalung hilang dia punya keyakinan dalam Dewan tu, sebab dia hang, kan? Jadi TYT masa tu tak sepatutnya melantik penghulu Tawisli. Jadi sebab tu Stephen Kaluningkan ni, banyak orang cakap, kenapa kita tak ikut Stephen Kaluningkan? Menteri Besar Yusni pun tanya saya dalam Biro Politik, Stephen Kaluningkan. Tapi kalau kita tak faham fakta dia, kita jangan terpedaya dengan dakyat pembangkang ni. Dia guna Stephen Kaluningkan, kita guna Amir Kahar. Masa Pairin kalah 94, defection to BN, kan? Dan Saleh keluar naik, no problem. Tak pergi Dewan pun bawa undi percaya atau tidak. Jadi apa yang Sultan Perak buat betul. Dan benda ni bukan saja di Malaysia, di Canada, Lord Byng dia lantik baru, kan? Di Australia, Prime Minister King dia lantik bila majority government tu hilang dia punya keyakinan dan adanya minority government, dia lantik Prime Minister baru. Of course lepas tu dia pergilah kepada mandat rakyat balik. Tapi kita kena tengok dari segi kestabilan kerajaan tu. Itu sajalah saya nak ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel kerana masa kita, kalau ikutkan memang semakin hangat. Dan saya rasa mungkin Datuk SUK kena kerap lagi ya Datuk buat forum seperti ini, kerana ramai lagi sebenarnya tadi terpaksa simpan soalan-soalan saya nampak ya. Dan kita dapat simpulkanlah pada malam ni banyak perkara yang perlu kita selaku orang UMNO ya, yang ada di bawah sana, kita yang jadi menggelarkan diri kita pemimpin UMNO, tak kira yang kecil ataupun besar, banyak perkara yang perlu kita lakukan, yang perlu kita berani untuk lakukan untuk kita dalam kita mencapai ya wawasan satu Malaysia ni. Kita mesti juga terus dilihat sebagai sebuah parti yang dominan dan bukan saja kita akan dapat memecahkan rekod ya, insyaAllah kita sekarang ketinggalan 4-1 dan kita harap kita akan menang dalam pilihan kecil yang akan datang dan juga dalam pilihan raya umum yang ke-13. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih bagi pihak UMNO Malaysia, bagi pihak Datuk Seri Kerja, mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel dan juga kepada semua penonton-penonton kita pada malam ini. Dan Datuk isyarat pada saya ada jamuan minum ya, sample. Jadi saya jemput semua untuk bersama-sama lah di luar Dewan. Terima kasih.